Baik, setelah 2 tahun berdepan dengan pandemik COVID-19, tahun 2022 bukan sahaja disasar oleh kerajaan sebagai tahun pemulihan. Malah tahun ini juga tumpuan diberi kepada usaha reform atau penyusunan semula ekonomi. Untuk itu, sebagai pemangkin kepada usaha pemulihan dan juga penyusunan perniagaan PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang telah menerima pelbagai tempias norma baharu, kerajaan telah pun melancarkan program Semarak Niaga Keluarga Malaysia semalam, di mana semua kategori perniagaan daripada yang kecil atau mikro sehinggalah kepada syarikat-syarikat besar dan yang tersenarai di Bursa Malaysia sekalipun diberikan peluang dan juga manfaat kepada akses pembiayaan melibatkan peruntukan 40 bilion ringgit. Baik, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada anda yang memilih siaran bicara naratif malam ini yang bersiaran selama sejam setiap Isnin dan Selasa bermula jam 9 malam, dan anda juga boleh terus menonton kami secara dalam talian ataupun aplikasi RTM Klik, bukan sahaja di saluran berita RTM dan juga TV1. Baik, tumpuan bicara malam ini Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Kami bawakan pandangan daripada 3 pihak, iaitu agensi penyelaras PKS, juga pandangan daripada penalisis ekonomi dan juga paling penting pandangan daripada salah seorang penerima manfaat Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Baik, saya terus perkenalkan Tuan Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp di studio bersama kami hari ini. Terima kasih Tuan Rizal. Dan juga di sebelah Tuan Rizal ialah Tuan Syekh Muhammad Khalid bin Syekh Abdul Majid, salah seorang penerima manfaat Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Selamat datang ke studio Bicara Naratif. Dan di talian Skype bersama kita ketika ini juga ialah penalisis ekonomi Profesor Dr. Bajoyai Bardai. Prof, terima kasih kerana bersama kami malam ini. Baik, saya nak ajukan terlebih dahulu persoalan ataupun bagaimana membuka bicara naratif malam ini kepada Tuan Rizal Naini. Mungkin ada pemerhatian awal Tuan Rizal mengenai angka pembiayaan yang telah pun diumumkan melalui program Semarak Niaga semalam. Okay, terima kasih Hazel. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput saya dalam bicara naratif pada malam ini. Jadi pemerhatian awal SME Corp Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kami menyambut baik dan menyahut apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan program Semarak Niaga Keluarga Malaysia yang dirasmikan semalam, dan di mana program ini akan memberi kemudahan pembiayaan terutamanya kepada PMKS, iaitu perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dari segi pinjaman mudah, jaminan pembiayaan serta suntikan equity, yang mana dengan adanya program seumpama ini dapat melonjakkan lagi perniagaan mereka serta memulihkan, yang pertamanya memulihkan ekonomi serta perniagaan mereka, seterusnya akan meningkatkan lagi mereka ke tahap yang lebih tinggi. Baik, sebelum kita berkenalan dengan penerima manfaat Semarak Niaga Keluarga Malaysia yang bersama kita di studio malam ini, saya nak tanya terlebih dahulu kepada Prof Barjoyai dalam talian Skype bersama saya ketika ini. Prof, kalau mungkin boleh kongsikan apa yang menarik perhatian Prof kalau kita lihat kepada manfaat yang ditawarkan melalui Semarak Niaga semalam. Kita lihat ada pinjaman dengan kadar faedah sifar dan juga moratorium 6 bulan diberikan sektor informal, terutamanya diberikan tumpuan. Pandangan awal Prof? Okay, terima kasih Cik Hazel. Kepada saya yang paling penting ialah inilah pertama kali kerajaan memperkenalkan kaedah pelaburan berbanding dengan pembiayaan dan ditumpukan kepada peniaga mikro dan peniaga kecil. Jadi mana kerajaan memperkenalkan 2 instrumen, instrumen crowdfunding dan juga peer-to-peer. Ini merupakan satu projek pilot, tetapi insya-Allah kalau ini diterima, dia akan menjadi satu kaedah paling menarik dan berkesan untuk sebenarnya membiayai peniaga kecil dan peniaga mikro khususnya.
Baik, banyak persoalan yang saya akan lanjutkan kepada Prof seketika nanti. Dan sebelum itu, kepada Tuan Syekh Muhammad Khalid, penerima manfaat Semarak Niaga yang bersama kita. Prof, Tuan Syekh, kalau boleh kongsikan, kita nak tahu, pendengar nak tahu latar belakang syarikat yang diusahakan. Mungkin boleh kongsikan sedikit sejak bila syarikat bermula dan apa antara berapa ramai pekerja dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada saudara Rizal dan juga Prof. Jadi saya syukur kepada Allah SWT lah. Sebab saya, syarikat saya, nama syarikat saya Nurtihak Enterprise. Saya dah mula operasi lebih kurang dalam 15 tahun. Saya daftar perniagaan pada tahun 2007. Saya membuat keropok lekor. Keropok lekor Selangor. Perusahaan keropok lekor lah, sebab saya merupakan PKS lah. Jadi antara produk-produk selain daripada keropok lekor, saya ada jugalah membuat sos cili, cili giling. Itulah antara produk-produk yang saya buat lah. Jadi insya-Allah selepas pada ni saya akan tambah lagi lah apa-apa yang boleh dimanfaat lagi lah. Perusahaan makanan keropok lekor tu di berbangkalan di mana? Saya berbangkalan di Bukit Beruntung, Rawang. Bukit Beruntung, Rawang. Okey, dan ketika ini produk dipasarkan di sekitar seluruh negara? Sekarang ni produk ni saya di dalam Malaysia sajalah. Okey. Di dalam Malaysia saya tak hantar ke luar negara lagi lah sementara ni. Apa jenis bantuan yang telah pun diperoleh melalui Semarak Niaga ni? Alhamdulillah, saya sebelum ni dapat bantuan daripada pihak Agrobank lah. Agrobank, sebab bantuan daripada kerajaan tu disalurkan di bawah Agrobank, merupakan dana lah, suntikan dana sebagai bantuan kepada saya masa masa dalam PKP tu lah, masa tengah-tengah, kata orang tengah kritikal lah. Pada masa tu kan. Dan bantuan itu diterima bila agaknya? Pada bantuan itu diterima dalam 2 tahun lepas lah, dalam setahun lepas. Okey. Mana sekarang ni dalam tahun. Kita nak dengar apa mungkin impak bantuan itu kepada perniagaan Tuan Khalid selepas ini. Tapi sebelum itu saya nak tanya juga kepada Tuan Rizal. Saya nak ajukan persoalan mengenai bagaimana SME Corp sebagai salah satu pusat rujukan bagi penyelidikan dan juga penyebaran data berkaitan PKS dan usahawan di seluruh negara. Apa mungkin keterlibatan pihak SME Corp yang mungkin menjadi titik tolak dalam merencana juga program Semarak Niaga ini? SME Corp Malaysia merupakan CCA, Central Coordinating Agency. Yang ini kita menyelaras dan juga memantau dan melaporkan program-program pembangunan PKS secara berkala. Yang mana bukan hanya program SME Corp Malaysia, tetapi juga program-program agensi kerajaan yang lain yang mempunyai program pembangunan usahawan dan juga PKS. Dan dalam merencanakan sesuatu itu, kita juga membuat kajian, yakni kaji selidik. Yang mana baru-baru ini kita telah melaksanakan kaji selidik pandemik COVID-19. Di mana kita mengetahui dan mendapat penemuan yang menyatakan bahawa cabaran utama PMKS adalah berkenaan dengan aliran tunai yang tidak mencukupi. Dan begitu juga dengan kos melaksanakan perniagaan yang tinggi serta pasaran PMKS yang kian kompetitif. Dan salah satu penemuan yang lebih menjurus kepada pembiayaan adalah berkenaan dengan 80% PMKS tidak ada rekod kewangan yang lengkap dan teratur. Ini adalah satu elemen yang penting. Kerana kita ketahui sekiranya tidak ada rekod kewangan yang teratur lengkap, maka akses kepada pembiayaan itu akan menjadi satu kesukaran. Jadi dengan itu SME Corp Malaysia mempunyai satu portal dinamakan portal My Assist MSME. Yang mana di dalam portal atau di bawah portal ini kami mempunyai satu modul dipanggil Meet Me. Kita menyediakan kaunselor perniagaan untuk memberi penjelasan, khidmat nasihat, penerangan berkenaan dengan kewangan syarikat serta program-program pembiayaan yang ada
di Malaysia. Jadi secara tidak langsungnya boleh dikatakan SME Corp Malaysia membantu dan menyokong program Semarak Malaysia melalui khidmat nasihat yang sedia ada. Ya. Ya, dan hasil dapatan itu juga saya pasti turut juga digunakan oleh pihak kerajaan dalam merencana inisiatif-inisiatif terbaik untuk PKS dan juga usaha di seluruh negara. Tuan Sheikh Khalid yang mengusahakan perusahaan pembuatan makanan leko dan cili giling, ya, betul ya? Tuan Khalid, kalau boleh kongsikan apa antara cabaran utama yang telah dihadapi oleh syarikat Tuan Khalid dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini? Okey, cabaran utama saya pada masa PM buat pengumuman yang kena lockdown kan, kena tutup premis masa tu. Sebelum tu saya dah siap menyediakan produk menyediakan bahan-bahan mentah. Lepas tu sebab saya hantar kepada stokis dan produk yang saya buat tu bukan produk yang sejuk beku. Jadi produk fresh. Keropok leko yang saya buat tu keropok leko yang fresh. Jadi bergantung kepada order daripada pelanggan. Jadi bila terjadi perkara semacam tu, saya terpaksa membuanglah apa benda yang saya dah buat tu, keropok semua kan. Saya dah buat tu, saya terpaksa buang, dan di situlah saya rasa memang bermasalah pada saya pada masa itulah. Saya pasti itu menyebabkan kerugian sehingga... Itu memang menyebabkan kerugian lah kepada saya pada masa itu. Kalau boleh dikongsikan anggaran kerugian ketika itu? Anggaran kerugian pada masa itu saya rasa ribuan ringgit lah. Ya. Ribuan ringgit lah. Susulan daripada kerugian tersebut, bagaimana ia menjejaskan mungkin dari segi operasi dan juga aliran tunai syarikat Tuan Khalid? Ya, memang menjejaslah kepada saya sebab saya terpaksa memperlahankan operasi saya pada masa itu. Jadi bila saya memperlahankan tahap operasi saya, dah nak cakap macam mana sebab saya terpaksa hutang piutang tu memang bertambahlah. Hutang piutang bertambah, bil-bil tertunggak kan. Jadi pada masa tu saya pun memang nak buat macam mana terfikir kan, sebab boleh katakan tak tidur malam lah kan, sebab memikirkan macam mana, sebab kita banyak benda yang kita nak cover, gaji-gaji pekerja kan. Tapi alhamdulillah lah dengan adanya suntikan daripada kerajaan, dapatlah membantu dan bernafas sikit saya pada masa itulah. Pada masa itu, Tuan Khalid, izinkan saya bertanya lebih lanjut. Mungkin boleh kongsikan siapa pihak pertama yang menjadi rujukan pihak Tuan Khalid ketika itu untuk memohon bantuan? Pada masa itu, memang pada mulanya kita banyak, ada media sosial, kita baca daripada kawan-kawan. Selain pada itu, saya terus pergi berjumpa direct dengan kaki tangan sebab saya pembiayaan saya bawah Agrobank. Okey. Jadi saya terus pergi berjumpa dengan wakil Agrobank dan berbincanglah macam mana nak tolong saya punya syarikat, macam mana nak buat kan. Sebab saya pun dah mengalami kerugian dan boleh katakan nak meneruskan perniagaan tu macam mana tu nak fikir kan. Jadi alhamdulillah lah dia bagi tunjuk ajar kat saya, bagi tahu macam ni, berbincanglah antara saya dengan kaki tangan Agrobank pada masa tu. Dan alhamdulillah lah dapatlah apa yang dirancang tu diselesaikan lah. Baik, mungkin kita nak dengar juga apa sebenarnya kalau melihat kepada kita sedia maklum bahawa masalah utama PKS sepanjang 2 tahun yang lepas adalah dari segi aliran tunai dan juga akses pembiayaan. Saya nak ajukan persoalan kepada Prof. Bajoya yang masih lagi setia bersama kami di talian Skype ini. Terima kasih, Prof. Apa faktor sebenarnya yang kalau berdasarkan pemerhatian Prof yang menyumbang kepada kesukaran kepada akses pembiayaan ini? Adakah mungkin kerana cagaran yang tidak mencukupi, aliran tunai terhad atau bagaimana? Memang ada beberapa kekangan yang menjadi masalah peniaga untuk membuat pinjaman atau mendapat pembiayaan. Pertamanya ialah masalah dokumentasi, kerana terutamanya perniagaan mikro ini dia dimulakan sebagai perniagaan informal, jadi mungkin rekod-rekod dia tidak berapa
lengkap dan bersih, dan kerana itu dia menghadapi masalah apabila pergi berjumpa bank ataupun institusi yang nak membiaya. Dia memerlukan semua dokumen-dokumen yang formal. Dan ini melambatkan proses untuk mendapatkan bantuan ataupun pembiayaan. Keduanya kos. Kos ini ada dua kos. Satu kos untuk mendapatkan pembiayaan itu kerana mereka mungkin perlu melakukan audit, perlu membetulkan akaun-akaun, melengkapkan rekod. Ini memakan belanja, dan memakan belanja yang sepatutnya digunakan sebagai modal pusingan perniagaan. Kemudian kos dalam bentuk kos pembiayaan ataupun finance cost. Dan ini juga menjadi masalah apabila perniagaannya tidak cukup menguntungkan. Dan ketiga yang paling penting ialah daya maju perniagaan. Kalau perniagaan itu baru dimulakan dan masih cuba untuk meneroka pasaran baru, dia mungkin tidak dapat margin untung yang diperlukan, dan dia terpaksa meningkatkan overhead kerana melakukan promosi dan pemasaran. Jadi ini menyebabkan dilihat dalam kertas daya maju perniagaannya agak rendah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara potensi jangka pertengahan dan panjang adalah sangat tinggi. Kemudian cagaran merupakan penting. Apabila peniaga mikro baru nak memulakan perniagaan, tentulah dia tidak ada aset yang boleh digunakan sebagai cagaran. Sedangkan banyak bank dan pembiaya memerlukan cagaran sebagai asas kepada bank untuk menunjukkan komitmen dan untuk merendahkan risiko memberi pinjaman. Baik, persoalan mengenai akses pembiayaan ini akan saya panjangkan lagi selepas ini. Bicara naratif berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, seperti yang dimaklumkan kerajaan semalam, program Semarak Niaga Keluarga Malaysia merangkumi pinjaman kredit mikro berjumlah 1.8 bilion ringgit selain pembiayaan ekuiti atau alternatif bernilai 2.2 bilion ringgit, pinjaman mudah bagi PKS berjumlah 14.2 bilion ringgit dan juga jaminan pembiayaan melalui syarikat jaminan pembiayaan perniagaan SJPP berjumlah 22.0 bilion ringgit. Masih lagi di studio bersama saya Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Tuan Rizal Naini, juga Tuan Sheikh Khalid, penerima manfaat Semarak Niaga, dan juga Profesor Dr. Bajawai Bardai, penganalisis ekonomi bersama kita dalam talian Skype. Tuan Rizal Naini, sebentar tadi disebut isu dokumentasi, aliran tunai yang terhad untuk memenuhi kewajipan pembayaran balik, proses permohonan yang rumit, mungkin ada juga kategori perniagaan yang tidak boleh diterima oleh institusi pembiayaan untuk menerima pembiayaan. Apa antara perubahan pendekatan yang ditawarkan melalui Semarak Niaga ini untuk memudahkan akses pembiayaan, dan mereka yang pernah berdepan masalah ini untuk tahun 2022 ini tidak perlu lagi bimbang? Okey, terima kasih Hazal. Sebelum tu izinkan saya berkongsi bahawa PMKS di Malaysia ini mewakili 97.2% daripada keseluruhan pertumbuhan perniagaan di Malaysia. Maksudnya enterprise perniagaan yang berskala mikro, kecil dan sederhana merangkumi 97.2%. Dan ini merupakan satu angka yang besar, iaitu 1.15 juta perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Yang mana seperti saya nyatakan tadi, bila SME Corp melaksanakan kaji selidik, kita dapati 80% PMKS tidak ada rekod kewangan yang lengkap dan teratur. Jadi ini merupakan satu cabaran utama kepada PMKS untuk mendapat pembiayaan melalui institusi kewangan. Dan salah satunya saya sebutkan tadi, perlu mendapat khidmat nasihat, ilmu ataupun pengetahuan berkenaan dengan bagaimana nak melengkapkan dokumentasi kepada akses pembiayaan. Salah satu perkara lagi ingin saya sebutkan di sini, yang mana PMKS perlu mengutamakan digitalisasi dan juga teknologi. Kerana dengan adanya teknologi, maka
PMKS tersebut dapat melaksanakan kelengkapan kewangan dengan lebih sistematik dan teratur dengan menggunakan teknologi moden dan perisian yang ada di pasaran sekarang ini. Ya. Mereka perlu mendapat ilmu, latihan seumpamanya agar mereka dapat membuat keputusan berkenaan dengan kewangan mereka apabila mereka hendak memohon. Ya. Dan salah satu faktor penting yang ingin saya nyatakan di sini juga kesukaran PMKS untuk mendapat maklumat serta kekeliruan apakah program yang bersesuaian dengan mereka. Kita mempunyai banyak program pembiayaan. Kalau ditengokkan dalam senarai di portal agensi-agensi kerajaan, pembangunan kapasiti pembiayaan dan sebagainya. Jadi dengan adanya satu portal yang boleh memberi maklumat serta khidmat nasihat itu amat penting. Dengan itu SME Corp Malaysia telah melahirkan portal tersebut yang dinamakan Portal My Assist MSME, di mana usahawan dan juga PMKS boleh menghubungi kami secara interaktif melalui portal tersebut dan membuat temu janji secara virtual dan ia adalah percuma. Ya, dan modul itu dinamakan Meet Me. Satu lagi kesukaran PMKS untuk mendapat pembiayaan adalah berkenaan dengan bagaimana kesukaran menganggarkan risiko oleh pihak-pihak berkenaan dalam meluluskan permohonan mereka. Jadi dalam era teknologi moden, institusi kewangan dan juga pihak-pihak berkenaan perlulah bergerak maju dengan teknologi digital dengan memberi unjuran tepat berkenaan dengan risiko itu berkaitan dengan pembiayaan agar unjuran risiko itu dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan tingkah laku pemohon dan juga algoritma. Algoritma pembelajaran mesin, yakni machine learning algoritma. Sekarang ini mempunyai teknologi moden untuk mereka mengetahui bagaimana seseorang pemohon itu. Dengan adanya teknologi moden ini, maka permohonan ataupun kelulusan untuk mendapat pembiayaan itu dapat dilaksanakan dengan lebih terperinci dan tepat. Jadi dengan adanya program seumpama itu, maka dapatlah membantu PMKS di luar sana untuk mendapat bantuan. Dan sememangnya program Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini mempunyai elemen-elemen tersebut, bukan hanya pembiayaan tradisional tetapi juga pembiayaan alternatif seperti suntikan equity dan juga jaminan pembiayaan oleh SJPP. Baik, Prof Bajawai di talian Skype ketika ini, bagaimana Prof melihat perubahan ataupun mungkin kalau ada pun perubahan itu kalau dilihat dari segi pendekatan yang diambil oleh institusi pembiayaan dalam menilai risiko perniagaan selepas berlakunya pandemik ini terutamanya, Prof? Di masa lepas kebanyakan institusi kewangan termasuk bank menekankan keperluan cagaran dan cagaran dilihat sebagai satu kaedah untuk meminimalkan risiko, kerana kalau pinjaman itu gagal, sekurang-kurangnya bank dapat mengambil alih aset cagaran. Tetapi ini telah dibuktikan juga bahawa dia aset bukanlah satu cagaran yang paling baik untuk melindungi risiko. Kerana sebenarnya kalau kita tengok dalam pasaran saham, bila kita nak menentukan nilai saham, bukannya kita berasaskan kepada nilai aset, tetapi dia lebih berasas pada potensi syarikat itu dalam menjana keuntungan. Jadi nilai saham itu ditentukan oleh unjuran keuntungan masa depan, sehingga penganalisa dan pemain dalam pasaran saham menggunakan apa yang dipanggil penggandaan keuntungan. Jadi kalau misalnya dia anggarkan syarikat itu akan mendapat keuntungan sebanyak 100,000 setahun, dia gandakan harga nilai syarikat itu dengan mendarabkan
satu tempoh, misalnya 20 tahun sebagai penggandaan pendapatan, dan ini menjadi asas menentukan nilai syarikat. Dan ini juga sudah mula digunakan dalam perniagaan, khususnya dalam pembiayaan, di mana kalau di negara-negara maju sebenarnya daya maju perniagaan, potensi pendapatan dan pelunjuran aliran tunai itu dianggap lebih tepat untuk meramal risiko dan daya maju peminjaman tadi. Jadi sebenarnya apa yang kita perlu tekankan hari ini dalam perniagaan ialah daya maju perniagaan. Berapa kadar margin untung, berapa overheadnya, berapa titik pulang modal, berapa kadar lebihan dari berbanding dengan titik pulang modal. Ini perlu ditekankan, dan kalau ini ditonjolkan dengan baik, dia boleh mengganti cagaran yang juga hari ini dilihat tidak begitu berkesan. Misalnya disebabkan banjir, banyak nilai aset pun telah jatuh daripada asasnya misalnya. Tapi tak kala berdepan dengan tempias pandemik ini, kita tidak boleh lagi menilai soal keuntungan ataupun angka-angka jualan, Prof. Jadi mungkin ada pendekatan yang perlu diambil ataupun diubah oleh pihak institusi pembiayaan ini, Prof. Okey, untuk perniagaan mikro khususnya, kita perlu melihat perniagaan mikro ini sebagai perniagaan yang perlu dipupuk dan memerlukan masa dan pemerhatian yang penuh. Jadi pinjaman kalau nak diberi kepada perniagaan mikro perlulah lebih longgar, lebih bersikap cuba menolong daripada cuba memastikan bahawa risiko dapat diliputi sepenuhnya. Dan inilah sebabnya peranan kerajaan diperlukan untuk tolong menyokong supaya memberikan keyakinan kepada bank dan syarikat kewangan untuk memberi pinjaman misalnya. Baik, selepas ini kita akan dengarkan lebih lanjut mengenai apa mungkin pengalaman ataupun dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak pembiayaan, pihak institusi pembiayaan tak kala penerima manfaat semarak niaga di studio bersama ketika malam ini memohon bantuan daripada mereka. Perkongsian itu kami akan teruskan dalam Bicara Naratif seketika nanti. Berehat seketika. Baik, program Semarak Niaga Keluarga Malaysia merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan skim dan suntikan equity terutama untuk PMKS dan juga sektor informal. Kalau boleh saya kongsikan, antaranya perniagaan mikro dan kecil ditawarkan pinjaman sehingga RM10,000 pada kadar faedah 0% dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal. Dan ini dilakukan melalui skim pembiayaan pemulihan perniagaan sektor mikro tekun nasional dengan saiz dana RM200 juta. Dan bagi usahawan agro makanan pula, skim mikrokredit oleh Agrobank menawarkan pinjaman sehingga RM75,000 pada kadar 0% juga untuk 6 bulan pertama dan juga diberi kemudahan moratorium sehingga 6 bulan. Dan salah seorang usahawan agro makanan yang merupakan penerima manfaat Semarak Niaga ini juga Tuan Syekh Muhammad Khalid. Muhammad Khalid, kalau boleh kongsikan, apabila bertemu dengan pihak Agrobank, apa perkara pertama yang dinilai oleh mereka? Adakah mereka melihat kepada rekod kewangan, rekod transaksi jualan, dan mungkin sebab ramai usahawan di luar sana yang mungkin ketika ini tengah berkira-kira lah sama ada nak buat permohonan bantuan ataupun tidak, mungkin boleh kongsikan apa antara proses yang perlu dilalui? Okey, rekod-rekod perniagaan tu perlulah kan. Sebagai seorang usahawan, rekod tu amat penting dalam kita menjalankan satu-satu perniagaan tu. Sebab apabila saya pergi kepada pihak Agrobank, di situ pada mulanya memang dia ada bertanya pada saya macam mana rekod-rekod daripada segi keluar masuk duit, apa semua dia nak tengok lah. Sebab selain daripada tu saya rasa tak ada susah mana pun. Apa yang syarat-syarat yang diminta daripada pihak bank lah pada masa tu lah. Amat mudah lah bagi saya, amat mudah lah. Sebab pihak kerajaan tu sebenarnya nak membantu kita, nak membantu syarikat-syarikat seperti kami lah, PKS kan.
Sebab pada masa tu memang kita terkesan teruk kan. Terkesan teruk. Selain daripada tu juga akaun tu kalau dapat tu kita dapat prepare lebih cantik jugalah. Sebab benda yang paling penting sekali dalam perniagaan pada saya macam itulah. Baik, kalau dilihat dengan peranan kerajaan untuk membantu mempelbagaikan ekosistem pembiayaan terutama bagi PKS, adakah ketika ini sudah pun seiring dengan perubahan landscape cara berniaga pasca pandemik ini, Tuan Rizal? Ya, kerajaan sentiasa komited untuk melaksanakan inisiatif dalam memacukan pembangunan PMKS, terutamanya dari segi memberi pembiayaan dan dari segi ekosistem yang kondusif dan menyeluruh, maka PMKS di Malaysia dapat bergerak lebih maju ke hadapan lagi. Dan suka saya berkongsi di sini di bawah SME Corp Malaysia, Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi, di mana SME Corp berada di bawah kementerian tersebut, telah melaksanakan satu program yang inovatif yang dinamakan Program Pembiayaan Digital PMKS, yang mana ia merupakan pembiayaan alternatif yang kita tawarkan kepada PMKS di luar sana, di mana mereka PMKS atau usahawan boleh memohon secara dalam talian bila-bila masa sahaja, yang mana kita telah memperuntukkan sebagai dana rintis 10 juta ringgit untuk mereka mendapat pembiayaan secara online ataupun secara dalam talian, dan ianya cepat dan tidak mempunyai yuran yang tinggi, malah kadar yang diberi hanya 2% sahaja. Dan bila kita laksanakan program ini, ia telah mendapat sambutan yang begitu tinggi. Dalam masa yang singkat sahaja telah terdapat 61 kelulusan sebanyak 6.4 juta ringgit telah diluluskan dan diberikan kepada PMKS, terutamanya mereka yang memerlukan dana kurang daripada RM500,000. Ianya cepat dan semua dokumen dihantar melalui dalam talian. Jadi, dan penerima dan tanda tangan itu juga boleh dilakukan secara digital? Ya, boleh dilakukan secara digital. Ini menyenangkan proses permohonan serta kelulusan. Itu perkara fundamental apabila melibatkan permohonan ini, kerana kalau dilihat sebelum ini perlu ke bank, perlu print dokumen dan sebagainya. Itu kalau mereka yang berada di kawasan luar bandar, mungkin itu satu juga cabaran buat mereka. Ya, mungkin kepada mereka yang di luar bandar, mereka bolehlah cuba ke tempat-tempat yang mempunyai connectivity ataupun internet connectivity. Itulah cabaran utamanya. Dan itu merupakan satu cabaran utama. Dan sekiranya mereka mempunyai cabaran sebegitu, SME Corp Malaysia mempunyai pejabat di seluruh negeri di Malaysia, maka mereka boleh menghubungi kami serta membuat panggilan telefon. Kalau kita lihat di bawah Semarak Niaga ini, ada jaminan pembiayaan yang disediakan oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan SJPP berjumlah 22 bilion ringgit, dan ini termasuk 2 bilion ringgit khusus untuk Bumiputera. Kalau kita nak memahami lebih lanjut mengenai mekanisme jaminan ini, Tuan Rizal, apa yang perlu kita fahami? Okey, jaminan pembiayaan yang telah diumumkan sebanyak 22 bilion ringgit semasa perasmian Semarak Niaga baru-baru ini merupakan satu angka yang begitu besar dan signifikan kepada PMKS. Dan dengan adanya jaminan pembiayaan ini, maka ia memudahkan lagi PMKS untuk memohon pembiayaan. Dan saya difahamkan kadar yang diberi pun begitu berpatutan, dari 0.5% sehingga 1% sahaja. Jadi dengan adanya jaminan pembiayaan yang telah diperuntukkan sebanyak 22 bilion ringgit ini, akan menolong dan memudahkan lagi PMKS untuk mendapat pembiayaan. Siapa sebenarnya PMKS sasaran yang memerlukan jaminan pembiayaan seperti ini? Golongan sasar yang sebenarnya? Ia golongan sasarnya daripada mikro sehinggalah kepada sederhana, yang termasuklah kecil. Tetapi saya difahamkan juga ia dibuka
bukan hanya kepada PMKS tetapi juga kepada mid-tier ataupun golongan pertengahan yang ini yang lebih besar daripada sederhana untuk merangsangkan lagi ekonomi negara. Baik, kita lihat juga Semarak Niaga ini bukan sahaja menyokong perniagaan dari segi suntikan modal, kerja ataupun pembiayaan, tapi juga melalui suntikan berbentuk ekuiti seperti membeli saham ataupun memegang ekuiti dalam syarikat kepada perniagaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Prof. Bajawaya, dalam talian Skype ketika ini, mungkin kalau boleh kongsikan pandangan mengenai apa signifikannya keperluan langkah inovatif ini kepada isu semasa yang dihadapi oleh PMKS. Okey, sebenarnya hari ini peniaga-peniaga banyak menggunakan media sosial untuk berurus niaga, mengambil tempahan, membuat promosi, dan sekarang kita mula membuka arena baru membenarkan peniaga-peniaga mendapatkan pembiayaan melalui media sosial ini. Contohnya dalam skim crowdfunding ini, kalau misalnya saya seorang peniaga, saya ada satu barang keluaran yang sangat istimewa, misalnya satu jenis makanan, dan saya nak memerlukan lebih kurang 100,000 untuk membeli satu mesin retort carton system misalnya untuk buat packaging keluaran saya supaya saya tidak perlu menggunakan freezer, tapi barang makanan saya boleh tahan sampai 3 tahun. Dan jadi saya boleh berkongsi ini dengan rakan-rakan dan sesiapa pun di sosial media menggunakan WhatsApp ataupun Facebook atau yang lain, dan menawarkan kepada orang ramai untuk melabur dalam syarikat ataupun perniagaan saya melalui crowdfunding ini, daripada minimum RM100 sampai ke mungkin RM10,000 misalnya. Jadi dengan itu saya buat satu pitching dan menarik pelabur masuk. Bila saya dapat katalah RM50,000, dalam skim ini kerajaan akan memberikan matching grant. Maknanya ada RM50,000 lagi yang disediakan oleh kerajaan. Jadi saya akan dapat cukuplah RM100,000. Dan kesokongan kerajaan ini bukan saja dalam bentuk wang, tetapi dia memberikan keyakinan kepada orang awam untuk melabur dalam perniagaan saya, kerana perniagaan ini juga dilabur oleh kerajaan yang akan memantau perniagaan saya ini. Jadi ini merupakan asas. Kita boleh mula dengan perniagaan sekecil RM10,000, RM20,000 sehingga sebesar RM10 juta misalnya melalui crowdfunding ini. Dan ini satu potensi yang besar. Selain daripada itu, ada satu lagi yang dipanggil peer-to-peer. And peer-to-peer ni adalah kaedah berkongsi pinjaman. Jadi misalnya saya tadi nak meminjam lagi RM20,000, saya perlu, dan saya akan berurusan melalui satu syarikat yang perantara, dan syarikat ini akan mencari padanan peniaga yang sanggup melabur RM20,000 dalam projek saya, dan kemudian dia akan menguruskan dokumentasi dan kami akan melakukan perjanjian, dan saya dapat RM20,000 saya misalnya. Begitu juga kerajaan akan memberi matching grant untuk jumlah ini, membolehkan saya dapat jumlah yang mencukupi untuk saya beroperasi. Jadi ini akan mengelakkan keperluan pergi ke institusi keuangan, pergi ke bank pun, kerana saya boleh melakukan semuanya melalui internet misalnya. Baik, terima kasih Prof. Bajawaya. Ada persoalan lagi yang akan saya panjangkan mengenai kesan berganda Semarak Niaga ini kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tuan Khalib di studio, bagaimana agaknya bercadang untuk memanfaatkan bantuan yang telah diterima daripada Agrobank ini? Adakah ketika ini sudah pun mengambil langkah untuk mendigitalkan perniagaan perusahaan Leko yang diusahakan sejak 2007? Okey, langkah yang saya ambil pada masa akan datang ni, insya-Allah lah saya akan patternkan produk saya. Okay. Saya akan target saya, sebab sebelum ni pun kita target memang ke luar lah kan. Yeah. Tapi tak boleh nak sangka kan, sebab pandemik ni saya terpaksa
hold dulu. Ya. Jadi insya-Allah dengan adanya suntikan modal seperti yang dibantu oleh kerajaan ni, saya dapatlah patternkan produk, nak packagingkan bagi cantiklah, bagi elok, sebab kita nak pasarkan ke luar negara. Perlulah ada CJ halal apa semua lengkaplah kepada produk tu. Ya. Angka jualan ketika ini kalau boleh saya tanyakan, sudah kembali kepada level ataupun tahap pra-pandemik? Okey, angka jualan saya sekarang ni kalau pada pandemik tu dia menurun. Menurun sehingga 50% penurunan. Tapi alhamdulillah setelah bantuan daripada kerajaan, dapatlah perniagaan tu dah mula meningkat sehingga 80% lah sekarang. Baik, kita lihat inisiatif Semarak Niaga ini juga disasar untuk meningkatkan sumbangan PMKS kepada KDNK negara ke 45%, Tuan Rizal. Sumbangan kepada ekspor negara ke 25% dan juga dijangka menjana 2 unicorn kebanggaan Malaysia menjelang 2025. Ini bukan satu sasaran yang terlalu optimistik? Bagi pendapat saya, ini merupakan satu sasaran yang stretch target lah, tapi realistik ya. Realistik tetapi very stretch target lah. Maksudnya untuk mendapat 45% sumbangan KDNK oleh PMKS pada tahun 2025 yang mana hanya tinggal lagi lebih kurang 2 tahun setengah lah, ataupun 2 hingga 3 tahun. Begitu juga dengan ekspor 25% pada tahun 2025 serta 2 unicorn perlu diwujudkan. Saya rasa insya-Allah Malaysia akan melahirkan dan akan mencapai sasaran tersebut dengan program-program yang telah disediakan oleh kerajaan, dan bukan hanya program yang boleh membantu melonjakkan lagi PMKS, tetapi PMKS itu sendiri perlu ke depan untuk mengetahui apakah bantuan ataupun program untuk mereka, dan perlu mereka bersiap siaga berkenaan dengan krisis yang akan didepani. Mungkin krisis-krisis lain yang mana selepas pandemik COVID-19 kita didepani dengan bencana banjir. Jadi dengan itu PMKS perlu mempunyai pelan kontingensi mereka sendiri agar mereka tahu apakah yang bersesuaian untuk mereka seterusnya. Dengan bantuan kerajaan, saya rasa kita akan dapat sasaran yang telah ditetapkan itu. Baik, Tuan Rizal, kita nak berehat sekali lagi. Kembali selepas ini untuk rumusan bicara naratif mengenai Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Baik, Semarak Niaga Keluarga Malaysia, untuk 3 minit terakhir perkongsian bicara naratif malam ini, saya nak dengarkan mungkin ada rumusan daripada 3 panel di studio dan juga salah seorangnya di talian Skype ketika ini. Prof Bajawaya terlebih dahulu, mungkin apa harapan Prof untuk pastikan angka pembiayaan peruntukan 40 bilion ringgit yang begitu besar ini yang ditawarkan oleh institusi-institusi pembiayaan dalam negara benar-benar boleh dimanfaatkan oleh golongan sasar? Okey, saya sangat berharap bahawa 40 bilion ini akan diambil bukan oleh peniaga-peniaga besar tetapi peniaga-peniaga mikro khususnya, kerana kita ada lebih 1 juta peniaga mikro dan masing-masing memerlukan pembiayaan. Dan ini akan mewujudkan kesan pengganda dalam ekonomi, kesan pengganda yang lebih jauh kerana dia akan dilaburkan dalam jentera dan akan meningkatkan produk keupayaan mengeluar dan akan meningkatkan penjualan dan meningkatkan pembelian oleh pengguna dan sebagainya. Jadi kesan pengganda dalam jangka panjang adalah besar, akan meliputi potensi untuk ekspor dan sebagainya. Baik, dan dalam aspek pelaksanaan Semarak Niaga ini sendiri, apa keutamaan yang sedang dan akan diambil oleh pihak SME Corp? Perkara fundamental yang sedang ditambah baik untuk pastikan PMKS betul-betul peka dengan apa yang telah ditawarkan kerajaan. Okey, perkara yang penting dalam Semarak Niaga bagi SME Corp Malaysia adalah untuk memastikan PMKS mengetahui apakah program-program di bawah Semarak Niaga ini yang dapat membantu mereka agar mereka dapat meneruskan perniagaan mereka seperti mana kita ingin kekalkan momentum pada suku keempat tahun lepas dapat diteruskan.
Yang keduanya, ia dapat menjana dan memulihkan ekonomi negara Malaysia, khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Dan saya yakin dengan program tersebut serta sampainya bantuan-bantuan kepada kumpulan sasar, maka kita akan berjaya melepasi halangan yang dikatakan pandemik COVID-19 serta bencana banjir yang kita alami sebelum ini. Baik, sebagai penutup, Tuan Syekh mungkin nak guna kesempatan ini untuk berkongsi jika ada sokongan lain yang diperlukan oleh pihak Tuan dan juga rakan seperjuangan dalam sektor PKS ini untuk diajukan kepada kerajaan secara ringkas. Okey, kepada usahawan-usahawan yang ada di luar sana, marilah kita bersama-sama mohon, sebab kerajaan ada menyediakan bantuan-bantuan khas untuk kita memantapkan lagi perniagaan pada masa akan datanglah. Dan jangan lupa dan jangan tunggu lagi lah, segeralah, sebab kita dah terkesan teruk sebelum ni. Pasti ada jalan penyelesaian. Pasti ada jalan penyelesaian untuk kita, insya-Allah. Terima kasih Tuan Syekh Khalid, Tuan Rizal dan juga Prof Bajoyai dalam talian Skype bersama kita hari ini. Apa yang pasti, program Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini menjadi pelengkap kepada usaha kerajaan melalui sektor kewangan dan menyedia kemudahan pembiayaan dan juga bantuan bayar balik, terutama dalam fasa pemulihan pasca pandemik ini. Baik, Bicara Naratif edisi Selasa 22 Februari 2022 berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia, selamat malam.